Hai, Assalamualaikum semua. Sebagaimana semua murid tahu, cikgu akan mengajar RBT tahun 5 bermula hari ini sehinggalah akhir bulan 9. Jadi, diharap semua dapat beri kerjasama yang baik kepada cikgu. Okey, untuk pembelajaran hari ini, kita akan sambung dengan unit 4 iaitu Teknologi Pertanian dengan tajuk Jom Kita Bina Taman Mini Edible. Jadi tadi cikgu dah gambar dalam grup tanya siapa pernah tengok taman mini edible ni ataupun siapa ada taman ni kat rumah. Jadi sekarang kita akan sambung pembelajaran kita. Jadi ready semua? Okay, let's go. Okay, semua jangan lupa buka buku teks muka surat 72 ni. 72, okay? Okay, jadi agak-agak awak semua, apa benda kita nak belajar hari ni? Okay, kalau tengok slide ni, ada 4 benda yang kita nak belajar. Yang pertama, kita nak belajar apa itu taman mini edible. Yang kedua, contoh bekas guna semula yang boleh dijadikan takung tanaman. Yang ketiga, bagaimana awak semua ni nak melakar reka bentuk sistem penanaman takungan ni. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana kita nak memilih alatan, bahan dan juga medium untuk penanaman tanaman takungan ni. Apakah maksud taman mini edible? Taman mini edible bermaksud pelbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti pokok buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam di kawasan yang terhad. Apa benda kawasan yang terhad ni? Kawasan yang terhad ni kita boleh kata sebagai sebuah kawasan yang sempit. Kawasan yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh yang kita tengah belajar ni, aktiviti menanam lah. Contoh yang kita boleh ambil adalah orang yang tinggal kat rumah flat tinggi-tinggi tu. Dia tak ada ruang yang cukup untuk ia tanam pokok. Tapi ia nak nanam juga pokok. Ia nak nanam sayur, ia nak nanam tomato, ia nak nanam sawi, ia nak nanam macam-macam. Tapi ruang yang dia ada tu tak cukup untuk dia nanam. Jadi, apabila dia menggunakan konsep taman mini edible ni, dia dapat menjalankan aktiviti penanaman tersebut. Sebagai contoh, ni gambar cikgu dalam grup WhatsApp tadi. Okey, sebagai contoh, gambar yang pertama tu. Ni, gambar ni dia menggunakan botol. Bodoh cikgu nulis. Botol. Dia menggunakan botol untuk menjalankan aktiviti taman mini edible. Jadi bila dia susun botol tu comel-comel, berapa botol dia guna tu untuk melakukan taman mini edible. Jadi dia dapat banyak pokok yang dia boleh tanam. Okey, gambar yang kedua ni pula, ni gambar ni. Kalau kita nampak, dia guna plastik untuk tanam pokok. Plastik tu dia gantung pula kat dinding pagar rumah dia. Jadi bila dia buat gitu, dia telah menjimatkan ruang yang sedia ada tu untuk menjalankan tanaman pokok. Jadi dia dapat banyaklah pokok sebab dia guna dinding untuk menjimatkan ruang. Gambar yang ketiga ni pula, cikgu rasa semua, boleh kata semualah pernah nampak tong besar kalau biru tu. Jadi kalau ikut gambar ni, orang tu dia membuat lubang di sekitar tong tersebut. Jadi apabila dia buat lubang, dia dapat menanam pelbagai jenis sayuran dalam lubang. Pelbagai jenis sayuran dalam setiap lubang dekat tong biru tu. Okey, kita masuk pula kepada contoh bekas guna semula ataupun kita boleh kata bekas kita semula lah yang boleh dijadikan sebagai takung tanaman untuk penanaman. Takung tanaman untuk penanaman. Memanglah kan. Okey, yang pertama contoh cikgu letak sini adalah botol plastik. Dan memang kita semua tahu dah lah botol plastik ni ramai orang guna untuk melakukan tanaman takungan. Yang tanaman takungan tanaman hok kita letak air lah, hok kita dak guna tanah tu. Yang kedua adalah paip PVC. Paip ni biasa kita jumpa kat rumah kan.
yang dekat saluran air. Apa tu orang panggil? Saluran kat sink tu kan. Okey. Yang ketiga adalah bekas plastik. Bekas plastik ni memang kita jumpa sok mudah. Hak biasa kita pergi beli makanan, buku-buku tu kan. Bulat ke, petok ke, boleh guna belaka untuk buat takun tanaman. Dan contoh yang keempat cikgu letak ni, raga sayur. Mesti kamu semua terfikir kan, macam mana raga sayur ni kita nak buat tanaman takungan. Nanti cikgu tunjuk contoh. Okey. Okey, ni adalah contoh tanaman hot cikgu tunjuk menggunakan bahan guna semula hot tadi tu. Jadi kalau kita tengok gambar yang pertama, kejap Okey, gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama ni, kalau nampak ia guna botol kalija ni kan. Botol kalija ni biasanya orang guna sebagai botol minyak. Kalau kita nampak ia buat ni, lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4. Okey, bila dia tebuk lubang tu, dalam botol ni, ia isi air. Ada air dalam tu supaya air dalam tu bertakung untuk memberikan, untuk menyalurkan sumber air kepada 4 pokok hok ia tanam ni. Dalam ni ada air. Menggunakan botol plastik. Okey, gambar yang kedua ni, kalau kita nampak bekas atas ni guna ni kan. Ni adalah bekas makanan plastik bulat. Ni bawah ini pula, ia letak dalam satu bekas ada air juga. Jadilah dia tanaman takungan. Dah nampak tulisan air. Okey, gambar yang ketiga ni. Ia guna botol plastik. Nampak tak? Ni. Ni ia letak pokok kat atas. Lepas tu, ia letak air bawah. Air bawah ni ada pula penyambung yang boleh menyalurkan air tu ke pokok kat atas dia. Jadi, botol plastik tu dia menakung air untuk memberikan sumber air kepada tanaman di atas. Okey, gambar yang keempat ni pula, tak jelas mana lah, tapi cikgu tunjuk. Ni yang putih ni, paip PVC. Ia sambung. Dalam paip PVC tu ngalir air. Panjang, paip PVC ni panjang lah. Ia bina satu alir yang panjang untuk menanam pokok. Lepas tu, atas paip PVC tu, ia buat lubang-lubang supaya pokok boleh tanam dalam tu. Okey, gambar yang terakhir ni adalah gambar cikgu sendiri menjalankan tanaman takungan menggunakan raga sayur. Kalau tengok sini, cikgu tanam toge, cambuh. Cikgu ambil raga ni, raga rosot dah. Tapi, cikgu guna raga tu untuk menanam cambuh. Bawah ni ada beldi. Dalam beldi tu, cikgu letak air. Dan dalam raga tu, cikgu hanya letak biji benih cambuh. Jadi, kita cuma tambah baja sikit-sikit. Jadi, cambuh pun tumbuh. Seterusnya, kita masuk kepada bagaimana awak semua ni nak melakar reka bentuk takungan tu, tanaman takungan tu. Jadi, yang cikgu boleh tulis sini adalah yang pertama. Kamu semua perlu menyediakan 3 lakaran sistem penanaman takungan yang berbeza. Tak boleh sama tiga-tiga tu, kena lain-lain. Jadi, untuk melakar ketiga-tiga lakaran tu, kamu perlu membuat langkah demi langkah. Maksudnya ada nombor 1, awak buat gapo. Nombor 2, gapo. Nombor 3, apa dia. Contoh langkah-langkah tu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 73. Tapi kalau awak tak faham juga, boleh WhatsApp cikgu ataupun tanya dalam grup kelas. Okey. Yang ketiga, selepas selesai melakar 3 lakaran tu, awak kena pilih 1 lakaran yang terbaik. 1 lakaran yang orang kata memang boleh dijadikan sebagai sistem penanaman takungan yang terbaik. Dan awak kena lengkapkan maklumat dalam
lakaran yang dipilih tu. Jadi, lakaran yang kita lengkapkan maklumat tu dipanggil sebagai lakaran bermaklumat. Jadi, ni adalah lakaran bermaklumat yang ada dalam buku teks kamu semualah. Jadi, lakaran yang terbaik kamu pilih tu, awak semua kena lengkapkan. Contohnya, awak guna apa? Awak guna lidi, awak kena tulis lidi. Allah, tuliskan. Contohnya, awak guna lidi. Awak kena label lidi tu kat mana. Awak guna bekas plastik yang dipotong. Awak label bekas plastik tu kat mana. Awak guna leka ni. Awak label leka tu duduk mana. Lepas tu, awak guna tali mop. Awak label tali mop tu kat mana. Dan semua-semua yang awak guna tu awak label. Selain daripada barang yang awak guna awak label, awak kena juga label ketinggian barang yang awak guna tu. Contohnya, bekas plastik ni 26 cm. Label 26 cm. Label dia pula berapa? Label 19 cm. Jadi, bila dah lengkap semua label-label awak dalam lakaran tu, jadilah dia sebagai lakaran bermaklumat. Dan tu adalah lakaran yang terbaik awak ada untuk awak menjalankan projek pada minggu hadapan. Dan yang terakhir, langkah yang keempat adalah akhir sekali, lakukan penilaian dan penambahbaikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan tu kita boleh tengok dekat slide seterusnya. Okey, penilaian dan penambahbaikan. Yang ni kita ada beberapa elemen yang awak boleh tengok untuk menentukan adakah awak punya lakaran sistem tu dah cukup baik ke belum. Cukup baik tak lagi. Yang gitu. Yang pertama adalah rupa. Macam mana rupa awak punya sistem takungan tu? Okey, berbentuk bulat pada bahagian atas. Sesuai ke tidak? Kalau tak sesuai, apa yang awak boleh buat untuk meningkatkan sistem tu jadi lebih baik? Okey, yang kedua, okey, kita tengok bentuk pula. Bentuk dia macam mana? Silinder. Sesuai ke tak? Sesuai. Kalau sesuai, dah ia tulis catatan. Dan seterusnya lah saiz, warna, bahan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, kita sampai dah kat part last sekali iaitu memilih alatan, bahan dan medium penanaman untuk reka bentuk sistem tanaman secara takungan. Okey, yang pertama kita ada alatan. Alatan ni kita ada 6 alatan. Yang pertama, gunting serbaguna. Pisau boleh laras. Sudip tangan. 4, gerimik. Apa benda tu gerimik, cikgu? Gerimik ni dia adalah alat seperti skru yang digunakan untuk menebuk lubang. Dan yang kelima, pen penanda. Dan yang keenam, gergaji lengkung halus. Okey, untuk yang kedua kita ada bahan. Bahan kita ada 7 semuanya. Yang pertama adalah botol plastik. Yang kedua, lidi sate. Yang ketiga, pipe PVC. Yang keempat, gabus. Yang kelima, cat sembur. Yang keenam, tali mop. Dan yang ketujuh, anak benih. Okey, medium kita ada 2. Yang pertama adalah gambut kelapa. Gambut kelapa? Apa benda tu? Okey. Gambut kelapa ni adalah sejenis tanah yang dipanggil juga sebagai tanah gambut. Tanah gambut ni biasa kita jumpa di tempat yang mendap ataupun kawasan-kawasan paya, bekas kawasan paya. Jadi tanah ni dia ada rongga-rongga udara dan juga sering digunakan untuk menanam secara takungan lah sebab dia daripada kawasan paya. Yang kedua kita ada leka. Apa benda ni leka? Leka apa tu leka? Leka ni adalah dia berbentuk kekacang tu bulat-bulat tu dan fungsi dia adalah sebagai pelengkap kemasan tanaman berpasu yang mampu mengekalkan kelembapan. Maksudnya dia dapat mengekalkan air pada tanaman tu, kelembapan, lembab, berair dan pernafasan. Maksudnya dia memberikan ruang-ruang udara supaya pokok tu dapat mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Serta dapat melindungi akar pokok dengan lebih baik. Dan juga leka ni digunakan untuk mencantikkan permukaan tanah pokok tersebut.
Cikgu, bapa tak ada gambar ni? Alatan, bahan dan media penanaman. Macam mana? Gana saya nak tahu bentuk dia. Hak ni tunggu lepas ni cikgu nak bagi kuis untuk awak semua. Tapi kuis tu mudah-mudah je. Jom kita pergi tengok. Jadi sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek RBT tahun 5. Terima kasih semua dan jangan lupa kuis sebentar lagi. Dan soalan senang je. Kita tengok siapa dapat markah paling tinggi.